Yo, what's up? You on spec, guys. Yo, what's up guys? Pio Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan kita punya cerita-cerita yang menyeramkan guys. And hari ni aku nak share dengan korang satu cerita yang memang menyeramkan guys. Seram guys, serius. Cerita ni adalah tentang sebuah kapal berhantu. Dan agak rare kan bila kita dengar tentang kapal berhantu, tapi betul ke kapal ni betul-betul berhantu? Sebab jarang-jarang kita dengar kapal berhantu. Kalau dekat luar negara adalah juga satu dua kapal yang aku pernah dengar lah, macam The Flying Dutchman. Kalau kau tengok cerita SpongeBob kan ada satu kapal berhantu tu kan, ataupun korang tengok filem yang Johnny Depp lakon tu, The Pirate of Caribbean kan ada kapal-kapal berhantu. Tapi itu macam terlampau mitos, terlampau lama sangat. Okey, kisah yang aku nak share dengan korang ni adalah sebuah kapal yang bernama SS Orang Medan. Yep. Dan aku rasa mungkin ada segelintir daripada korang yang tahu tentang cerita ni. Dan berkenaan cerita tentang SS Orang Medan ni, tak silap aku, diorang ada juga mengeluarkan game hantu yang bertajuk, nyala sendiri game hantu tu, alamak aku lupa nama dia. Bukan Orang Medan, adalah tapi aku lupa. Tapi itu tak penting. Yang penting sekarang ni aku nak share dengan korang cerita pasal SS Orang Medan. Betul ke ini adalah kapal berhantu? Dan kenapa ia dipanggil kapal berhantu? Sebab bila orang mencari rekod tentang SS Orang Medan, rekod tentang kapal memang tak jumpa guys. Dan dia punya info tentang kapal ni pun memang tak banyak, agak susah nak dapat. So ada orang yang mengatakan ini adalah cerita fake, cerita yang dibuat-buat. Tapi ada juga yang yang berpendapat bahawa cerita ni memang betul-betul berlaku. Kenapa ia dipanggil kapal berhantu? Okey, kisah dia ni dia berlaku sekitar tahun Jun 1947 ke Februari 1948, di antara itulah. So tak ada orang dapat confirmkan exactly date. Kalau kau tengok di situ pun dia dah semacam mencurigakan. Betul ke cerita betul? Kalau date pun tak boleh confirm kan? Okay, tak apa, kita dengar dulu. Di antara waktu itu, sekitar waktu itu, sebuah kapal komersial Amerika Syarikat yang bernama Silver Star telah mendapat satu mesej Morse code daripada sebuah kapal yang tidak dikenali guys. So Morse code ni, kalau sekarang teknologi macam-macam kan, orang tak pakai Morse code lah, dia dahsyat lah. Zaman dulu-dulu ni kapal-kapal dia orang kalau nak berhubung, dia kena guna teknologi yang ada pada waktu itu. So dia menggunakan teknologi Morse code ni. Tapi mesej yang cuba disampaikan oleh kru daripada kapal misteri ni memang menyeramkan guys. So lebih kurang dalam mesej tu, dia ada dua mesej dia hantar tau. Satu tu dia cakap seluruh anak kapal dan juga kapten kapal telah mati di dalam bilik chat room dan juga di jambatan. Berkemungkinan besar seluruh kru kapal telah mati. So itu mesej yang pertama. So bila waktu yang kru kapal yang Silver Star ni dapat, dia pun pelik lah, ini betul ke apa ni kan? And then datang pula mesej yang kedua daripada kapal yang sama. Mesej dia pendek guys, aku akan mati. So diorang dah rasa macam, alamak, ada kapal yang tengah dalam kecemasan yang memerlukan pertolongan. Jadi diorang pun mencari radar tu datang dari mana, sehinggalah dia dapat titik tempat di mana kapal tu berada. Dia pun pergi. So bila dia pergi, memang betul tak jauh daripada tempat yang diorang detect tu ada kapal yang bernama SS Orang Medan. So kapal Silver Star ni pun pergilah guys. So waktu yang diorang pergi tu, waktu kapal Silver Star ni dapat mesej Morse code ni, waktu tu diorang berada di Selat Melaka guys. So Selat Melaka memang dekat dengan tempat kita lah kan. Dan
daripada situlah Selat Melaka tu dia orang pergi mencari, sampailah mereka jumpa kapal yang memerlukan pertolongannya, itu kapal SS Orang Medan. Dia pun sampai, dia pun pergilah. Bila pergi dekat, bila dia orang naik je ke kapal tu, alangkah terkejutnya guys, apa yang mereka lihat berada di dalam kapal tu memang betul-betul menyeramkan, betul-betul menakutkan. Kerana anak-anak kapal yang naik ke kapal SS Orang Medan tu mengatakan bahawa tidak ada siapa pun yang di dalam kapal tu hidup, dan diorang mati dalam keadaan yang sangat menyeramkan, di mana diorang membeku, mengeras dengan mata terbeliak, dengan keadaan muka yang sangat takut. Dan bukan saja manusia, ada seekor anjing dalam tu pun mati dalam keadaan yang sangat menakutkan, yang gigi dia seolah-olah macam marah tapi dalam keadaan sangat takut macam tu tau guys. So, memang ternyata apa yang diorang dapat mesej tu adalah benar-benar berlaku. So diorang pun macam tak tahu nak buat apa, panik kan, pasal semua orang dalam kapal tu dah mati. Dan diorang pun jadi muskil dan tanda tanya, apa sebenarnya yang berlaku dalam kapal SS Orang Medan ni guys, sampai boleh buat semua orang mati. So diorang pun pergi cari lagi, diorang jumpa kapten kapal. Memang betul kapten kapal mati dekat atas jambatan, dan pergi ke setiap bilik, semua orang mati. Dan diorang tak boleh buat apa-apa sebab mayat terlampau banyak, dan keadaan mayat tu memang sangat menakutkan. Dan cara diorang mati pun memang menakutkan lah. Bentuk badan diorang tak normal guys, macam patah sini patah sana lah, macam tu lah lebih kurang kot. So apa yang diorang buat adalah diorang decide untuk nak nak towing kapal ni balik lah ke pelabuhan yang paling dekat lah. So waktu diorang ikat kapal ni, diorang dah lock kapal ni, berlaku satu kebakaran di bilik yang nombor 4 dekat bahagian bawah tu guys. Dan ini adalah satu, diorang cakap, kebakaran yang sangat misteri. Dan kebakaran ni dia merebak sangat cepat daripada bawah kapal tu, sehingga dia dah makin banyak. So kru kapal yang Silver Star ni memang tak boleh nak fikir apa, diorang terpaksa selamatkan diri, dan diorang terpaksa potong tali yang nak tow kapal SS Orang Medan ni. Dan sejurus diorang potong je tali tu, tak lama kemudian kapal SS Orang Medan ni memang meletup dengan satu letupan yang dahsyat. Ini apa yang dikatakan, dan kapal itu tenggelam guys. So ini apa yang kita dengar, kisah SS Orang Medan. So kalau dengar kan memang macam boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Okey, di sini menjadi membuatkan dia jadi semakin menarik untuk kita dengar. Okey, pada tahun 1958 ke 54, aku pun lupa tarikh, tapi antara itulah, seorang lelaki bernama C.H. Mark Jr. So Mamat ni adalah penolong, dia adalah asisten kepada ketua CIA. So kau bayangkan, CIA ni bukan satu agensi yang merepek meraban guys. Diorang adalah satu agensi yang memang agensi besar, yang menyiasat benda-benda yang luar biasa guys. Benda-benda yang kejahatan yang dahsyat-dahsyat lah. So diorang ni, CIA, kita tahulah CIA ni bukannya satu organisasi yang biasa-biasa. So C.H. Mark ni, dia menulis satu surat, dan surat tu pun dah tersebar, dah bukan tersebar lah, dah baru-baru ni baru dikeluarkan. Aku pun tak tahu pada mana dia orang dapat surat ni. Kau boleh tengok kat sini lah, kau boleh baca benda ni. Dalam surat tu dia sendiri mengatakan tentang adanya berlaku sesuatu misteri yang tak dapat nak diungkap dengan logik akal. Apa yang berlaku dekat laut tu adalah sesuatu yang pelik. So kau bayangkan, orang CIA sendiri boleh mengeluarkan satu surat yang mengatakan memang ada satu benda yang tak dapat nak solve secara logik telah berlaku kepada kapal SS Orang Medan ni. Dan ini sesuatu yang aku rasa agak menarik juga, pasal yang keluar surat ni bukan orang biasa guys, bukan budak sekolah. Ia adalah asisten kepada ketua bahagian CIA sanalah. Dan surat ni ditujukan kepada seorang yang tak diberitahu nama dia, dirahsiakan, dan diorang semacam nak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku, dan berlaku kepada kru kapal yang telah mati, iaitu di SS Orang Medan. So benda ni memang menyeramkan, sebab di dalam surat tu dia juga ada menyatakan daripada abad yang
18 dan 19 ada juga kru-kru kapal yang mengatakan mereka melihat objek-objek yang aneh berada di laut seperti gelombang api yang keluar pada laut dan diterbang ke atas. Dan ada juga mengatakan api ini agak berbahaya. Adakah ini yang dimaksudkan oleh CH Mark tentang kematian kru-kru kapal SS Orang Medan? Itu aku tak tahu. Tapi apa yang dikeluarkan surat tu adalah satu surat yang aku rasa agak pelik, kerana CIA sendiri mengeluarkan surat tentang keanehan-keanehan yang berlaku. Kalau kita fikir macam tak logik kan, tapi diorang sendiri ambil benda ni serius, should be mungkin benda ni betul. Dan ada juga yang beranggapan sebenarnya kenapa bila diorang cari tentang kapal SS Orang Medan ni tak jumpa, nombor pendaftaran pun tak ada guys. So ada kemungkinan kapal SS Orang Medan ni telah membawa senjata biologi, senjata kimia macam itulah daripada Jepun, unit 713. Aku check balik 713 tak silap aku. So unit Jepun 713 ni adalah unit tentera yang fokus kepada 731. Okey. Unit 731 ni adalah satu departmen tentera yang fokus kepada nak membuat satu senjata moden, dan juga inilah diorang tangkap orang-orang musuh diorang dan diorang seksa menggunakan senjata-senjata kimia dan senjata biologi untuk menambah baikkan dia punya senjata lah. So kita dapat tahu yang senjata kimia dan biologi ni memang bahaya guys, bahaya untuk orang lah. So kalau terkena hidu bau dia pun boleh buat orang tu mati dan maut macam tu lah. So dikatakan kapal SS Orang Medan ni secara haram telah membawa senjata ni ke destinasi yang sepatutnya daripada Jepun dan ke tempat yang sepatutnya dibawa lah. Tapi disebabkan berlakunya kebocoran pada dalam kapal tu, tangki yang membawa senjata ni, itulah menjadi punca kepada kematian kru-kru kapal yang berada kat situ. Ini rumours lah, tak tahu betul ke tidak. Sebab itulah kenapa kapal SS Orang Medan ni tidak pernah didaftarkan di mana-mana nama syarikat pasal mereka menjalankan aktiviti haram. So itu andaian yang orang katakan lah. Dan bila kita bercerita tentang SS Orang Medan ni, kita dapat gambarkan memang kapal ni adalah sebuah kapal yang menyeramkan. Di tengah-tengah laut tak ada seorang nakhoda pun yang hidup. Kau bayangkan kalau kapal kau terjumpa sekarang, dia kata kapal berhantu ni kan, terjumpa dekat tengah laut dalam keadaan gelap, dia tak bergerak pun. Bila kau naik kapal tu, kau dapati tak ada orang yang hidup dalam tu, semua orang mati. Dan itu sesuatu yang menyeramkan kan, memang sangat menyeramkan. Kalau kita dengar pun memang tak dapat aku nak bayangkan kalau kita berada dalam kapal tu, kita seorang saja yang hidup. So tapi kalau pada aku masih lagi macam 50-50 untuk nak mempercayai kebenarannya. Tapi bila kau baca balik surat yang dikeluarkan oleh CH Mark Junior ni tentang kes kapal SS Orang Medan ni, seorang asisten kepada ketua CIA mengeluarkan surat ni, itu macam satu macam yang wow, betul ke benda ni? So kita pun nak tahu, adakah kisah SS Orang Medan ni betul-betul terjadi atau dia adalah sekadar mitos yang orang bercerita. Tapi kalau benda ni tak ada angin takkan pokok tu bergoyang kan, dia mesti ada sesuatu yang membuatkan orang dah tahu cerita tu, itu yang tersebar. So untuk video kali ni aku tak panjang pendek je, sebab aku pun agak tertarik tentang cerita pasal SS Orang Medan, tapi sayangnya tak banyak info tentang cerita ni dan dia memang begitu misteri ya. Dan kalau ada pun info-info yang aku dapat ni, aku tak tahu nak jadikan adakah dia sebuah info yang tepat untuk aku guna atau dia pun boleh jadi sebuah info yang sekadar pandangan aja. So itu sesuatu yang aku cuba ungkapkan lah untuk kisah kali ni. Tapi apa pun, hari ni aku dah share dengan korang sebuah cerita yang memang menyeramkan, yang kapal hantu yang bernama SS Orang Medan. So aku harap korang terhibur dengan cerita kali ni. Untuk next aku tak tahu lagi nak buat cerita apa, tapi aku akan cuba cari-cari cerita yang lebih menakutkan dan menyeramkan guys.
So sampai kat sini saja. Thank you for watching. Dan mana yang dah tonton pada awal sampai habis, seperti biasa guys, aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Guys, korang jaga diri, stay safe, stay cool. Korang memang awesome.